Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi pada hari ini, hari Khamis, hari yang ke-21 Perintah Kawalan Pergerakan tau. Ada orang ke hari ini? Ada orang ke hari ini? Hari ini kita nak berbincang sedikit tentang aruhan elektromagnet. Bab 3 tingkatan 5 fizik. Bab 3 tingkatan 5 3.3 aruhan elektromagnet. Boleh? Kalau ada, minta komen ataupun bagi respon supaya cikgu boleh terus bagi feedback kepada respon-respon itu. Cikgu juga ada beberapa perkara penting untuk di-announce hari ini. Boleh cikgu live di dua media sosial, iaitu Instagram azam.mahasan ataupun di FB page, Facebook page Pusat Tuition Faizah Jaya Nilai. Masih, saya rasa kalau tak ada orang, cikgu boleh juga mula dalam 2 minit lagi, kan? Sebelum kita mula, cikgu nak bagi secara keseluruhan dulu untuk tingkatan 5 tahun ini. Format peperiksaan SPM masih lagi sama. Kita ada 3 paper, 3 kertas. Kertas 1 objektif, kertas 2 struktur dan esei, kertas 3 ialah tentang kemahiran proses sains. Ada kat situ 2 bahagian, dan bahagian keduanya, bahagian B itu ialah berkaitan dengan plan eksperimen. Cikgu akan save juga live ini dekat di Instagram, dekat story, ataupun boleh terus pergi pada YouTube channel Fokus Fizik Channel. Kat situ cikgu akan upload video-video live cikgu. Sebelum cikgu lupa, bermula, cikgu semalam dapat beberapa DM daripada student. Yang pertama, dia kata bila cikgu live setiap hari dengan topik yang berbeza, dia tak sempat kejar, dia kata. Sebab mungkin ada subjek lain ataupun urusan lain. Jadi dia nak ulang kaji, dia nak ikuti live ni tapi tak sempat. Jadi dia kata boleh tak kurangkan kekerapan. Jadi mulai hari ni live yang terakhir cikgu buat. Minggu depan kita akan live hanya 3 hari, iaitu hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Masa yang sama 3 hingga 4 petang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata boleh tak perbanyakkan latihan. Okey, dalam live ini sebenarnya cikgu tak buat latihan sebab cikgu menyampaikan konten. Sembang santai ini berkenaan dengan konten, berkenaan dengan isi pembelajaran, supaya pelajar boleh respon. Cikgu akan buat penyelesaian masalah dalam video. Cikgu akan rekod video dan cikgu akan upload juga dalam Fokus Fizik Channel. Kat situ boleh subscribe dan tekan loceng supaya terus dapat update bila cikgu keluarkan video-video baru. InsyaAllah video itu semuanya raw, semuanya tidak ada editing, supaya kena dengan konsep kita, iaitu menyampai dari hati. Memang dari hati, memang tak ada editing, terus cikgu masukkan raw macam tu. Okey, di Facebook pun boleh komen. Kalau komen nanti kita akan cikgu akan cuba jawab terus persoalan-persoalan ataupun permasalahan-permasalahan supaya kita jelas. Boleh, supaya kita jelas. Okey, kita mula sekarang. Hari ini kita nak belajar tentang aruhan elektromagnet.
Cikgu bagi review sikit. Semalam kita dah belajar tentang elektromagnet. Kan, elektromagnet. Yang kita tahu bahawa apabila ada arus mengalir, automatik di sekitar tempat ataupun kawasan yang arus tu mengalir akan wujudnya magnetic field. Kita boleh kata sekarang untuk senang faham, kita kata dia secara automatik, tak sengaja, ataupun memang kita kata dia tiba-tiba. Boleh juga kita kata dia secara tiba-tiba. Boleh, tiba-tiba ada. Kita kata tiba-tiba ada medan magnet. Boleh, di sekitar di sekitar konduktor pengalih arus. Dan kita bincang juga daripada perkara yang tiba-tiba itu, kita pun dapati akan ada saling tindakan. Akan ada saling tindakan antara medan magnet yang ada tiba-tiba tadi, yang ada dekat konduktor tadi. Apabila konduktor itu berada dalam medan magnet, magnet kekal. Dia berada di antara medan magnet ataupun di antara magnet, ada konduktor tersebut. Bila arus saja mengalir, maka akan ada saling tindakan, interaksi. Antara apa? Antara medan magnet yang magnet kekal tadi dengan medan magnet yang disebabkan oleh arus. Boleh. Saling tindakan itu, okey. Acap 80 hai. Saling tindakan itu menyebabkan wujudnya daya. Betul? Itu yang semalam kita bincang, wujudnya daya. Kita boleh tahu mana arah daya itu menggunakan peraturan tangan kiri Fleming. Peraturan tangan kiri Fleming. Okey, kita nak sambung yang hari ini punya. Hari ini punya ialah kita nak belajar tentang aruhan elektromagnet. Hari ini sedikit confused. Okey, tengok. Okey, apabila cikgu ada satu magnet, tengok cikgu buat satu magnet, dan magnet ini magnet utara dan selatan. Cikgu bagi tahu semalam, bila ada magnet utara dengan selatan macam ni, kat tengah ni automatik akan ada medan magnet yang kita tak nampak. Medan magnet tu memang kita tak nampak. Dia bukan macam medan selera. Nampak medan selera nampak kan. Medan magnet tak nampak. Boleh. Okey, kita pun dah bincang tentang medan magnet ni tak nampak masa bab 1 dulu. Ingat lagi. Tentang ada gelombang elektromagnet kan? Gelombang elektromagnet ada hasil daripada ayunan medan magnet dan medan elektrik yang berayun secara berserenjak. Wujudnya gelombang, transfer energy. Itu bab 1. Okey. Seterusnya, bila ada medan magnet ini, kita dah tahu sebelum ni bila ada arus akan wujud medan magnet. Ada arus wujud medan magnet. Datang seorang saintis, dia kata mungkin dengan medan magnet kita boleh wujudkan arus. Kita boleh terbalikkan dia lah, vice versa. Apa dia buat? Dia pun kata dia pun lalukan satu konduktor. Cikgu ambil satu konduktor contoh. Dia lalukan satu konduktor. Boleh macam ni. Yang ada dengan dekat live cikgu, kita sekarang tengah bincang tentang aruhan elektromagnet. Okey. Tadi sebenarnya cikgu review yang belajar semalam. Yang ini ialah bila cikgu ada satu magnet dan tengah ni kita tahu confirm ada medan magnet yang selalu keluar daripada utara dan masuk ke selatan. Bila cikgu ada satu konduktor ingat lagi benda yang boleh mengalirkan arus. Konduktor dan cikgu lalukan konduktor itu di tengah-tengah magnet ni. Lalukan di tengah-tengah magnet. Menyebabkan medan magnet ini kita juga panggil sebagai flux magnet. Ini kita juga panggil sebagai flux magnet. Flux magnet ini akan satu mungkin terpotong flux magnet. Antara magnet ni tadi bila konduktor lalu terpotong flux. Boleh? Ataupun kita boleh kata terganggu, berubah. Flux itu akan berubah. Sama ada memotong ataupun berlakunya perubahan pada flux magnet. Sebenarnya dalam bila kita buat uji kaji dan eksperimen, dalam konduktor ini akan tiba-tiba wujudnya arus. Boleh? Wujudnya arus.
Arus itu kita namakan sebagai arus aruhan. Boleh? Arus aruhan. Bila arus aruhan wujud? Kat mana arus aruhan wujud? Dalam konduktor. Konduktor yang macam mana? Konduktor yang sedang memotong ataupun melakukan perubahan kepada mana-mana flux magnet, mana-mana garis medan magnet. Boleh? Perubahan itu menyebabkan adanya arus mengalir. Boleh? Boleh ke? Nur Rahim Samsudin, hai. Boleh ke menyebabkan arus mengalir? Arus yang mengalir itu kita namakan sebagai arus aruhan. Boleh? Boleh komen kalau tak jelas atau tak pasti, boleh komen supaya cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut. Okey. Arus aruhan. So, kita sebelum ini percaya, semalam dengan kemarin kita percaya bahawa kan dalam keyakinan kita perlu ada bahawa apabila ada arus mengalir, yang semalam ya, apabila ada arus mengalir di sekitar konduktor yang tempat arus mengalir, wujudnya magnetic field, wujudnya medan magnet. Itu kita satu yakin. Boleh? Hari ini kita perlu yakin yang kedua ialah vice versa daripada semalam, terbalik daripada semalam. Yang hari ini pertama yang kita kena yakin dalam topik ini ialah apabila ada perubahan ataupun apabila ada satu konduktor memotong magnetic field, tiba-tiba akan wujud arus dalam dia. Tanpa bateri ni, tanpa bateri. From nowhere, kan? Terus ada arus dalam dia. Arus dalam dia kita namakan sebagai arus aruhan. Arus dalam dia kita namakan sebagai arus aruhan. Boleh? Ada soalan? Ada soalan ke? Hari ni tak ramai kita hari ni. Tak apa, tak ramai. Cikgu kata kalau yang terlepas live ni, untuk Instagram cikgu ada save dia dekat story. Dan kalau FB pun boleh saksikan lain kali. Ataupun boleh pergi kepada YouTube channel. Cikgu upload dia dalam Focus Physics channel. Kat situ ada video-video live cikgu. Yang hari ni back to back ni 6 hari. 6 hari back to back. On the spot. 7 hari. Okey. So, sebelum cikgu pergi lebih lanjut, cikgu terangkan dulu sikit. Semalam cikgu dapat DM, dia kata bila hari-hari cikgu live, maka dia tak sempat kejar, dia kata. Sebab mungkin ada subjek lain untuk study ataupun kekangan data. So, cikgu buat keputusan bermula minggu depan. Hari ni live terakhir cikgu untuk minggu ni. Minggu depan cikgu akan live hanya 3 hari, iaitu Isnin, Rabu dan Jumaat. Antara hari-hari itu, antara gap hari itu, cikgu ada upload video saja dalam YouTube. Kat situ nanti akan ada kaedah penyelesaian masalah. Kita bincang tentang masalah. YouTube, sebab YouTube boleh tengok bila-bila kan, live pada masa tu. Okey, boleh? Okey, sekarang. So, pertama hari ni, pelajaran pertama ialah bila berlaku perubahan pada flux magnet disebabkan oleh pemotongan oleh satu konduktor, maka dalam konduktor ini wujudnya arus. Satu. Boleh? Wujudnya arus. Yang kedua, banyak mana arus tu? Dah tahu, dah kita yakin dah. Okey, fine, dia ada arus. Wujudnya arus. Jari cikgu tunjuk bukti dia. Wujudnya arus. Okey, fine, ada arus. Banyak mana arus dia? Arus dia banyak mana? Diterangkan oleh satu hukum. Okey, cikgu ada baca Gurvir, hai. Yang masuk kat sini, semua ada komen-komen, cikgu boleh baca terus. Diterangkan oleh seorang saintis, fizik yang famous, iaitu Faraday. Melalui satu hukum namanya hukum Faraday. Apa hukum Faraday ni kata? Hukum Faraday ni kata ialah magnitude arus aruhan ataupun DGE yang terarus. Kat mana? Kat dalam konduktor tadi. Kat dalam konduktor tadi kita percaya bahawa akan ada arus, betul? Bila dia memotong flux magnet. Kan, dia potong flux magnet akan ada arus. Faraday kata magnitude, besar mana, banyak mana arus yang ada dalam kabel tadi ataupun dalam konduktor tadi
adalah berkadar langsung. Berkadar langsung. Dengan apa? Dengan kadar pemotongan flux magnet. Boleh? Saya ulang. Magnitude arus aruhan ataupun magnitude DGE yang teraruh dalam kabel, dalam konduktor adalah berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux magnet. Boleh? Macam mana kadar pemotongan? Bila kadar berkaitan dengan masa, Faraday kata, macam mana kadar pemotongan? Contoh, cikgu ada satu ni utara, ni selatan katalah. Cikgu ada 3 magnetic flux. Cikgu tunjukkan dengan 3 magnetic flux. Yang ini utara, selatan. Cikgu ada 5 magnetic flux katalah. 5 magnetic flux ditunjukkan apabila magnet ni lebih kuat lah. Lebih kuat, banyak magnetic flux kita tunjuklah. Magnetic flux ataupun magnetic field lines. Garis medan magnet. Boleh, mana-mana boleh. Okey, kadar pemotongan flux maksudnya, kalau yang ini cikgu potong dengan satu kelajuan, yang ini potong kelajuan yang sama, maka dekat sini arus akan lebih banyak. Sebab dia potong lebih banyak. Kan, lebih banyak pemotongan berlaku, maka arus dia lebih banyak. Satu. Yang kedua, kalau sini, bolehkah situasi satu ni, kalau sini utara, sini selatan, sini utara, sini selatan, ni situasi 2, dia ada 3 magnetic flux, yang ini pun ada 3 magnetic flux. Yang ini potong perlahan, yang ini potong laju. Maka yang potong laju, yang potong laju lebih banyak arus terhasil. Boleh? Okey, 2 dah benda-benda belajar hari ni. Kan, dalam 20 minit ni 2 dah benda belajar. Pertama, ulang lagi, supaya benda ni masuk dalam kepala kita, supaya kita lebih ingat, supaya kita lebih dekat dengan dia. Pertama, bila berlaku pemotongan flux magnet, akan wujud DGE teraruh, akan wujud arus aruhan, akan wujud arus dalam konduktor yang memotong flux magnet. Itu satu. Akan wujud arus, akan ada arus. Boleh. Yang kedua, banyak mana harus? Hai, Fikri Firdaus, hai. Hai Haikal, hai Haikal. Cuki, hai Cuki. Okey, banyak mana arus yang mengalir dalam konduktor itu adalah dia mengikut kata Faraday ataupun hukum Faraday kata. Dah tahu memang ada arus? Dah tahu, bagus. Banyak mana arus? Magnitude arus. Magnitude arus itu Faraday kata magnitude arus yang terhasil dalam konduktor adalah berkadar langsung. Berkadar langsung ni sama naik. Berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux magnet atau kadar perubahan flux magnet. Maksudnya, cikgu kata tadi, kalau situasi satu, sini ada 3 flux, sini ada 5 flux, yang potong sama laju, yang potong 5 flux sini akan lebih banyak arus dia. Sebab potong banyak. Ataupun, sini ada 3 flux, sini ada 3 flux. Sini potong perlahan, sini potong laju. Yang potong laju itu akan lebih banyak arus dia. Makin laju dia potong, makin banyak arus dia. Balik, settle. Settle yang pertama, Khairi Airi, hai. Fikri Firdaus, hai. Okey. Settle yang pertama. Boleh? Bahagian pertama. Datang bahagian kedua pula. Okey, fine. Kita tahu dia akan ada arus. Kita tahu dia juga akan bertambah kalau kita potong dengan lebih laju. Potong apa? Potong magnetic flux ya. Potong dengan lebih laju ataupun potong magnetic flux dengan lebih banyak. Kita tahu. Okey, kita pun nak tahu mana arah dia. Kan? Kat mana pula arah dia? Macam mana nak tentukan arah dia? Betul? Itu bahagian kedua pula. Macam mana kita nak tentukan arah dia? Okey, sambung. Arah dia boleh kita tentukan menggunakan satu lagi peraturan tangan kanan. Kita panggil sebagai peraturan tangan kanan Fleming. Semalam peraturan tangan kiri Fleming, tak? Left hand Fleming left hand rules, FLHR. Kan, Fleming left hand rules malam, kiri. Yang hari ini ialah peraturan tangan kanan Fleming.
Untuk apa peraturan ini? Untuk menentukan arah arus yang terhasil. Bila berlaku pemotongan flux magnet. Boleh? Kan nak tahu arah pula. Standard lah manusia ni. Dah tahu dah ada arus. Okey, tahu ada arus. Mana arah dia? Kita guna peraturan tangan kanan Fleming. Macam mana peraturan tangan kanan Fleming? Okey, settle hukum Faraday tau. Bagus. Okey, dah makan ke semua ni? Dah makan ke? Ke dari pagi makan? Dari pagi makan pun boleh juga kan. Okey, tengok. Cikgu kata cikgu buat 3D, gambar 3D. Cikgu buat dua, gambar 3D dengan 2D. Supaya boleh bayangkan perkara. Cikgu ada utara selatan, confirm utara selatan ini akan ada magnetic field dia. Ataupun kita kata flux magnet. Boleh juga sebut flux magnet. Dalam buku mungkin sebut flux magnet ataupun sebut garis medan magnet. Boleh? Boleh? Okey. Kau tengok, cikgu tengok ke bawah tu, cikgu tengok komen awak. Cikgu tengok komen awak. Nampaknya tak ada komen, tak apa. Boleh, tak ada komen, tak apa. Kalau tak faham, komen. Kalau tak faham, komen. Okey, kalau tak komen, maksudnya faham. Alhamdulillah juga. Okey, apabila cikgu ada satu kabel, sini cikgu buat kabel je. Cikgu pun tolak kabel tu ataupun bergerakkan, memotong flux magnet ni ke bawah. Kan, kabel dia bergerak ke bawah. Cikgu letak dalam lah, kabel ni dalam. Senang. Flux magnet sini flux magnet sini. Kabel ni kat dalam, cikgu kata kabel ni bergerak ke bawah. Dalam 2D, cikgu cerita 2D, utara, selatan. Sini ada flux magnet standard. Kan, flux magnet. Boleh ke? Cikgu lukis besar sikit. Semalam tak nampak. Cikgu lukis besar sikit. Utara, selatan. Cikgu ada kabel. Boleh? Kabel ni asalnya tak ada arus dalam dia. Kabel ni kabel biasa ya. Ni konduktor biasa. Tak ada arus apa dalam dia. Potong macam tu je. Boleh? Gerakkan macam tu je. Ke bawah. Bila cikgu gerakkan ke bawah, cikgu tanya. Cikgu tahu tadi. Mesti ada arus yang mengalir. Arus itu namanya arus aruhan kan? Arah mana? Maka kita guna tangan kanan tadi. Tak apa cikgu, walau saya tak belajar fizik, saja ambil tahu. Baru balik kerja. Okey, bagus. Boleh balik kerja? Okey, boleh juga stay dengar saja kan, sambil balik kerja untuk tidur kan. Boleh dengar. Okey, nak tahu arah sekarang nak tahu arah, guna tangan kanan Fleming. Kan, guna tangan kanan. Kita define dulu tangan kanan. Tangan kanan yang belah kanan lah kan. Tangan kanan Fleming, nama peraturan dia. Kita guna tangan kanan kita lah. Okey, first finger sama. First finger ialah medan. Medan daripada utara ke selatan. Boleh, medan daripada utara ke selatan. Ini anak panah. Ia seolah-olah macam anak panah. Hingga ujung jari tu anak panah. Boleh? Okey, yang kedua jari tengah. Jari tengah ni ialah arus. Arus aruhan yang terhasil nanti. Yang ketiga ialah ibu jari. Ibu jari ni ialah daya ataupun arah gerakan. Okey. So macam mana kita nak buat? Cikgu kata sama juga yang tangan kiri semalam, tangan kanan pun buka satu-satu. Okey. Pertama buka first finger. First finger maksudnya medan, utara ke selatan. So ini utara ke selatan, utara ke selatan. Settle. Boleh? Bagi settle utara ke selatan dulu. Dah settle, jangan gerak lagi lah yang macam ini. Okey, sekarang kalau sebelum ini, kalau yang tangan kiri buka first finger, lepas tu buka jari tengah ni. Okey, untuk tangan kanan buka first finger, settle first finger, buka ibu jari. Tengok ibu jari ke atas. So ibu jari menunjukkan arah gerakan. So, first finger dah betul, arah gerakannya ke bawah tau. Maka first finger jangan gerak, arah gerakan dia ke bawah. Boleh? Bila arah gerakan dia ke bawah, maka yang ni baru buka jari tengah. Tengok, jari tengah buka. Jari tengah buka. Nampak tak? Jari tengah buka.
So, bila jari tengah buka, dia menunjukkan arus dia keluar. Arus dia keluar. Di arus maksudnya keluar. Kalau kita nak labelkan arus dia keluar, dia adalah T. Kalau dalam kes ini, arus keluar maksudnya arus dia bergerak ke sini. Boleh? Jane Orange. Hai Jane Orange dekat Facebook. Kat Facebook ada cikgu live di 2 tempat. IG, Instagram, azam.masan. Di Facebook page Pusat Tuition Faizah Jaya Nilai. Ataupun yang terlepas live ni, ataupun yang tak sempat tadi, boleh pergi kepada YouTube Focus Physics Channel. Kat situ cikgu upload nanti. Upload pun rare juga. Muhammad Sobri, hai. Upload pun rare juga, ataupun raw juga. Cikgu tak ada edit-edit, terus masuk sebab kita sampaikan dari hati kita. Bukan GC tapi menyampai dari hati. Boleh? Okey, settle. Dah tahu arah dia. Dah tahu arah dia, kan? Dah tahu arah dia. Magnitude dia dah tahu, arah dia dah tahu, guna tangan kanan planning. Guna tangan kanan. Kita buat contoh satu. Kalaulah contoh satu lagi, utara selatan macam tu, tapi kabel dia ditolak ke atas. Kabel dia ditolak ke atas pula. Yang kedua, tadi dah screenshot kan? Yang kedua, kabel dia ditolak ke atas. Macam mana arus dia nanti? Ingat, arus akan terhasilkan. Macam mana arus dia nanti? Pegang, kan? Ini magnet, tiba-tiba kabel cikgu ni, cikgu pun tolak dia ke atas. Menyebabkan ada pemotongan flux magnet. Ada arus dalam. Bila ada arus, kat mana arus dia? Arah dia. Guna tangan kanan frame. Ingat, buka satu-satu. Buka first finger, utara selatan. Utara selatan. First finger. Boleh? Yang kedua, buka ibu jari. Palm, atas. Oh, sedang elok atas. Utara selatan betul, atas pun betul. Ni atas. Maka buka jari tengah. Jari tengah dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Means arus dia akan terhasil masuk ke dalam. So, masuk ke dalam, simbol dia pangkat. Ataupun masuk ke dalam, simbol dia macam ni. Boleh? Ada soalan? Settle. Settle. Maksudnya akan ada arus nanti. Boleh? Okey, seterusnya. Boleh ke kalau kita pergi? Yang itu tadi cikgu cerita yang straight wire. Kalau yang tak straight wire, tengok tak straight wire. Katalah cikgu ada solenoid. Solenoid cikgu ni maksudnya cikgu ada, boleh, cikgu buat lukisan juga walaupun tunjuk model supaya awak tahu nanti. Solenoid ni cikgu ada yang macam ini. Cikgu gelungkan dia. Boleh, solenoid. Cikgu buat ya. Cikgu buat solenoid dia dulu. Okey, cikgu gelungkan dia. Boleh ke semua? Hari ni live terakhir untuk minggu ni. Cikgu tidak buat live hari-hari dah sebab semalam ada yang DM. 2 orang yang DM, dia kata tak sempat kejar. Kejar tak lari pun. Tak sempat kejar silibus dia kata sebab terlalu banyak setiap hari. Maka memula minggu depan cikgu akan live pada Isnin, Rabu dan Jumaat. Isnin, Rabu dan Jumaat. Antara itu cikgu akan upload juga. Di samping itu cikgu akan upload juga video tentang penyelesaian masalah dekat YouTube channel Focus Physics Channel. Okey. Boleh cikgu? Okey. Alhamdulillah. Aurora Ainul kata boleh. Boleh yang ni kan? Boleh. Okey, sekarang cikgu ada, katalah cikgu ada macam ni. Ini ialah solenoid. Boleh? Lepas tu cikgu ada satu apa ni? Marker tak. Ini magnet. Magnet. Katalah magnet cikgu, rupa magnet cikgu macam ni. Ada utara, ada selatan. Confirmlah antara utara selatan ini akan ada magnetic field ataupun magnetic flux juga. Sama juga, ada juga. Mesti keluar daripada utara masuk ke selatan. Form 3 kita belajar, betul? So, antara ini nanti akan ada magnetic flux. Boleh bayang ya, ada magnetic flux. Okey, bila magnet ini cikgu masukkan dalam solenoid. Solenoid ini tak ada apa-apa. Tak sambung bateri apa-apa. Solenoid kosong. Kabel konduktor biasa, kosong.
Okey, bila magnet ini bergerak masuk, cikgu pun gerakkan masuk dia dalam solenoid. Boleh? Dalam solenoid ni. Perasan tak bahawa sini nanti, cuba bayang, sini ada magnetic flux. Kan? Magnetic flux. Bila cikgu masukkan dalam sini, solenoid ini ataupun gegelung ini akan memotong magnetic flux di sekitar magnet tu. Boleh? Sekali lagi cikgu ulang. Cikgu ada solenoid. Solenoid ini ialah konduktor. Konduktor biasa. Tak sambung bateri ya. Kes ni tak sambung bateri ya. Macam tadi jugalah kabel yang potong tadi tak sambung bateri. Kalau sambung bateri memang ada arus. Arus tu dari bateri. Yang ini arus yang terhasil daripada pemotongan flux magnet. Boleh? Juliana Ramli. Hai. Juliana Ramli watching dekat Facebook. Okey. Hai. Okey. So, solenoid cikgu ada. Sekarang cikgu ada magnet. Cikgu kata tadi magnet ini akan ada magnetic field dekat luar dia. Akan ada medan magnet dekat luar. Okey, bila cikgu tolak magnet ni masuk dalam solenoid ni. Perasan tak bahawa bila cikgu tolak masuk, lengan-lengan ataupun setiap satu gegelung ini akan memotong magnetic field yang ada dekat sini. Akan memotong dia. Boleh? Berlakunya pemotongan flux magnet. Boleh? Betul kata tadi, Faraday kata bila berlaku pemotongan flux magnet, dalam ini nanti, dalam solenoid nanti, wujudnya arus. Arus itu kita namakan sebagai arus aruhan. Tadi straight wire, sekarang solenoid. Bila cikgu tolak masuk, berlakunya perubahan ataupun berlakunya pemotongan flux magnet. Wujud arus. Boleh. Sama juga kalau magnet yang kat dalam ni tiba-tiba cikgu tarik keluar, berlaku juga pemotongan flux magnet. Siapa yang potong? Solenoid ni potong. Dia potong apa? Potong flux magnet. Dari mana flux magnet? Daripada magnet lah. Daripada magnet ni ada flux. Dia pun potong lah kat sini. Bila potong saja flux magnet, maka wujudnya arus. Arus aruhan. Besar mana arus tu? Sama juga Faraday kata tadi. Besar mana arus, magnitude arus itu adalah berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux magnet. Kan trend di KMK high. Ada boleh boleh komen kalau masih lagi belum jelas tentang bagaimana wujudnya arus aruhan apabila berlakunya pemotongan flux magnet. Okey, cikgu tolak masuk ke dalam, maka berlaku pemotongan flux magnet. Wujudnya ataupun adanya arus aruhan dalam. Bila daripada kat dalam cikgu tarik keluar, maka juga sekali lagi berlakunya pemotongan flux magnet. Wujudnya arus kat dalam. Boleh? So, cikgu tolak akan ada arus, cikgu tarik akan ada arus. Boleh? Cuma arah arus dia akan berbeza lah. Sama macam tadi. Sama macam tadi. Cikgu tolak ke bawah, beza arus dia. Cikgu tarik ke atas, beza arus dia. Beza arus dia. Boleh tengok yang video sebelum ni. Bukan video sebelum ni. Yang tadi lah. Yang cikgu dah terangkan. Boleh? Okey. Sama juga kalau magnet ada tapi solenoid yang gerak. Boleh juga. Berlakunya pergerakan relatif. Ada benda yang bergerak. Tak boleh dua-dua gerak. Sini tak gerak, sini gerak. Berlaku juga pemotongan flux magnet. Ataupun solenoid ni keluar, berlaku juga pemotongan flux magnet. Berlaku sahaja pemotongan flux magnet ataupun berlaku sahaja perubahan pada flux magnet, akan wujudnya arus. Boleh? Kat mana? Kat benda yang merubah dia tu lah. Kalau konduktor ni yang merubah flux magnet tu, maka konduktor ni akan wujud arus. Boleh? Berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux. Laju dia masuk, maka banyak arus lah. Perlahan dia masuk, sikit arus. Balik. Firorus. Hai Firorus. Join kita dekat Instagram. Boleh? Okey. So ada soalan sampai situ. Ada arus. Boleh yakin ke ada arus? Boleh yakin ada arus. Okey. Boleh ke? Sebab dia ni kadang-kadang mengajar bab ni, sebab dia dalam bab ini tidak ada pengiraan. Jadi student ni kalau pengiraan dia macam excited sikit. Tapi
Dalam fizik ni dia tak ada banyak sangat pun pengiraan. Dia lebih kepada konsep. Form 5 ni terutamanya bab 3 lebih pada konsep. Kita kena explain kenapa arus ni wujud. Boleh. Okey, seterusnya. Kalau dia pun tanya, kalau tidak berlaku pemotongan, takkan ada arus. Tak berlaku pemotongan, tak ada kan ada. Sama juga kalau tadi straight wire tadi dia berada dalam medan magnet, dia duduk situ je, tak gerak. Berlaku tak pemotongan bila tidak bergerak? Tak berlaku. Pemotongan ini hanya berlaku bila bergerak. Bahasa Inggeris kata cutting. Kan? Bila bergerak. Ataupun changing. Bila berubah. Kan? Kalau dia duduk je kat dalam tu tak bergerak, tak akan ada arus. Bila once dia dah mula bergerak, ada pemotongan medan magnet, akan ada arus. Sama juga dengan ini. Bila dia bergerak, masuk, akan ada arus. Ataupun keluar, akan ada arus lah. Sebab berlaku pemotongan. Tapi kalau dia duduk stay kat dalam ni, dia tidak ada arus. Sebab apa? Sebab tidak berlaku pemotongan. Tidak ada proses pemotongan. Okey, faham. Bagus. Gorville betul. Aurora I know. Faham, okey. Dekat Facebook ni boleh komen juga Cikgu kata. Boleh komen juga kat Facebook kalau tak faham. Kalau dia berada kat tengah-tengah ni, tidak akan ada pemotongan. Kalau tak ada pemotongan, tak akan ada arus. Ataupun dua-dua gerak sama macam ni, juga tidak akan ada arus. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, seterusnya, sikit lagi, last. Last ialah last ialah arah mana arus pula kalau dia dalam solenoid. Tadi kita dah tahu yang dalam straight wire, kita dah tahu dia ada arus. Faraday kata banyak mana arus dia pun kita tahu. Macam mana arah dia pun kita tahu. Guna petua ataupun peraturan tangan kanan Fleming. Sekarang kalau dalam solenoid ini, kan, macam mana pula arus dia, arah arus dia? Betul, arah arus dia. Macam mana arah arus ni? Sebab kita nak guna tangan kanan, tak boleh dia tangan kanan Fleming, tak boleh dia berbelit-belit macam ni. Terpelengok tangan kita. Kan? Macam mana kita nak buat? Okey, yang ini ada satu lagi hukum, namanya hukum Lenz. Hukum Lenz. Boleh, hukum Lenz. Hukum Lenz ni dia sangat pening. Cikgu ringkaskan. Harap boleh faham dengan ringkasan cikgu ni. Sebelum kita buat hukum Lenz, kita kata hukum ni nama hukum Lenz. Hukum Lenz. Cikgu ringkaskan. Cikgu cuba ringkaskan hukum Lenz. Okey, sebelum tu cikgu kata dulu. Kalaulah kita tahu sebenarnya utara dengan jumpa utara, same poles dia akan menolak, betul? Kalau different poles dia akan menarik, betul? Kan? Okey. Kalaulah cikgu kata cikgu ada utara sini. Boleh? Okey. Cikgu sekarang cikgu kata ada objek sini, magnet sini ditarik ke sini. Okey, apa sebenarnya sepatutnya pola kutub bagi magnet yang kedua? Okey, boleh. Boleh jawab ke? Ataupun cikgu ada sini selatan, tiba-tiba yang ini menjauh dengan dia. Apa kutub yang ada sepatutnya kat sini? Boleh, yang A ni dulu. Jawab A dulu. A ni apa? Boleh ke? Cikgu bagi 2 minit jawab. Selatan. A ni selatan. Betul. Aurora I know, betul, selatan. Sepatutnya selatan. Sebab apa? Selatan sahaja yang bergerak ke arah utara. Boleh? Yang B ni sepatutnya apa? Utara, Guru jawab yang mana utara? Dia menjauh ni, menjauh. Sepatutnya dia selatan jugalah. Sebab selatan dengan selatan baru dia menolak. Betul? B pun selatan, betul, selatan. Selatan. Okey, pandai dah tu.
So, kita boleh tentukan kutub dia ni kalau kita tahu arah gerakan dia. Betul? Itu magnet biasa. Okey, boleh salin sikit. Apa Zat Zuri Najus dekat Facebook hai? Ini kita sekarang bincang tentang bagaimana nak menentukan arah arus dalam solenoid. Boleh, arah arus dalam solenoid menggunakan hukum Lenz. Kita nak tahu arah. Kita dah yakin tadi dia akan ada arus. Itu kita dah yakin. Itu settle satu part. Tak, saya salah. Okey, tak apa, salah. Okey, seterusnya. Sekarang, apa hukum Lenz kata? Minta kalau yang salah tadi, hukuman dia salin apa hukum Lenz kata. Dekat komen ya. Apa hukum Lenz kata? Dia kata arus aruhan yang terhasil, hukum Lenz ni. Dia berbelit sikit ayat dia, tapi tak apa, kita cuba. Hukum Lenz kata arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir. Boleh? Hukum Lenz kata arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan yang menghasilkannya. Pada arah yang menentang perubahan yang menghasilkannya. Bahasa Inggeris kata will always oppose. Sentiasa menentang. Boleh? Boleh, salin sikit. Dia kata arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan yang menghasilkannya. Yang menentang perubahan yang menghasilkannya. Boleh ke? Arus aruhan, itu yang Cik Gurvil dah tolong cikgu. Dia kata arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan yang menghasilkannya. Terima kasih Gurvil. Boleh. Itu hukum Lenz kata. So, apa maksud dia? Itu hukum Lenz. Hukum Lenz pun pening. Dia kata macam tu. Kalau Faraday tadi mudah sikit. Dia kata magnitude arus, kan? Magnitude arus adalah berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux magnet. Kita boleh digest lah. Macam tu terus, kan? Yang ini dia kata arus itu mestilah sentiasa mengalir dalam arah yang menentang. Always oppose. Okey, kita tengok contoh. Always oppose, Always oppose. Fikri Firdaus. Terbaik Fikri Firdaus. Sambil makan ke tu? Sambil makan ke? Sambil baring tertidur ni. Dengar fizik tertidur sambil baring. Kan? Yang baring tu bangun dulu. Bangun dulu. Jangan berdiri, cikgu pun duduk. Okey. So macam mana? Contoh. Cikgu ada satu, katalah cikgu ada satu, cikgu buat belah sini senang. Cikgu ada satu solenoid. Cantik solenoid cikgu, kan? Cikgu pun ada satu magnet. Oh bukan, cikgu buat solenoid cikgu belah sini. Tak apa. Magnet cikgu ni utara. Boleh? Cikgu pun tolak magnet cikgu masuk dalam solenoid. Boleh kejar cikgu ke? Nanti kata tak sempat kejar. Cikgu lari laju. Okey, boleh? Utara, cikgu tolak masuk. Okey, sekarang sepatutnya kat sini seolah-olah dia ni kutub apa? Kalau cikgu kata ini magnet juga, dia kutub apa? Utara bergerak ke arah dia. Dia kutub apa? Sepatutnya. Boleh jawab. Yang C ni. Dia seolah-olah dia kutub apa? Utara bergerak masuk kepada dia. Bergerak ke arah dia. Kutub apa? Boleh dia kutub apa? Cikgu tunggu jawapan. Kutub selatan. Aurora Aina kata dia kutub selatan. Betul? Kutub selatan. Betul lah, sebab utara bergerak ke arah dia. Mesti dia ni berbeza pole dia, berbeza kutub dia.
So sama juga macam ni, utara ni bergerak ke arah sini kan. Dia kutub selatan. So kutub selatan sepatutnya, betul? Tapi lens kata dia always oppose. Dia sentiasa menentang. Boleh? Sentiasa menentang. So selatan ni salah, dia akan jadi utara. Boleh? Sepatutnya selatan. Yang ni yang sepatutnya. Sepatutnya berlaku selatan, tapi dia utara. So solenoid ni sebelah sini akan jadi utara, belah sini akan jadi selatan. Boleh? Okey, dah tahu utara selatan, masih lagi belum tahu dia punya arus, tak? Arus balik semula kepada petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Ingat lagi? Ingat lagi petua genggaman tangan untuk solenoid. Petua genggaman tangan pun ada dua kan. Untuk straight wire, ini arus, ini ialah arah magnetic field. Arah medan magnet. Untuk solenoid, ini ialah apa? Arus kan? Ini arus, ini ialah north pole untuk utara. Untuk solenoid. So, kita tahu sini ialah utara. So, guna tangan kanan ya. Utara. So, ini ialah arah arus dia. Ini ialah arah arus dia. Arah arus dia naik macam ni. So, ini arah arus dia. Nah, ini ialah arah arus dia. Menggunakan hukum Lenz. Ya. Apa Gurvir yang ya? Betul. Boleh kan? Lenz. Dia pening sikit. Tapi kalau kita boleh kuasai, InsyaAllah kita boleh tackle lah benda ni. Tak adalah susah macam pening sangat. Tak ada. Macam sejarah tak ada. Sejarah susah kan. Sejarah susah. Balik. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Okey, kita buat satu contoh lagi. Contoh lagi. Cikgu ada satu kutub selatan, cikgu gerak sini. Cikgu ada satu solenoid sini, solenoid. Nampak ke bawah sini? Nampak kan? Cikgu tak nak padam supaya awak nampak boleh berubah nanti. Okey, cikgu ada kutub selatan, cikgu bergerak dia, tarik dia. Kutub selatan tu menjauhi solenoid. Kutub selatan tu menjauhi solenoid. Okey, D, dia letak D. Sepatutnya apa kutub kat situ? Minta tolong jawab. Boleh? Okey. Ramai dah ada tu. Minta tolong jawab. Apa sepatutnya yang kutub D? Sepatutnya. Okey, sama yang balik. Apa yang sepatutnya kutub dekat D? Selatan. Selatan, betul. Betul, Aurora Ainur kata selatan. Betul? Selatan. Sebab apa? Selatan menjauhi dia. Selatan menjauhi dia, confirm dia tu selatan. So, kalau dia tu selatan, hukum Lenz kata dia always oppose. Sentiasa menentang. Kan? Sentiasa bertentangan. So, sepatutnya S. Boleh? Tapi, tak. Dia adalah U. So, sini U, sini S. Guna petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Utara sini, ini ialah arus dia. Ini ialah arus dia. So, arus dia sama macam ke atas. So, terjawablah. Lepas tu dia tukar jadi utara. Betul? Sepatutnya utara tapi dia selatan. Lepas tu dia tukar jadi utara. No, sepatutnya amazing tu silap sikit ya. Aurora tu betul. Lepas tu dia tukar jadi utara. Betul? Sepatutnya dia selatan. Sebab selatan ni tengok. Selatan ni tarik sini. Kalau selatan tu pergi sini, sepatutnya dia utara. Kan? Kalau selatan tu pergi sana, sepatutnya dia utara. Tapi sekarang selatan tu balik sini. Balik sini sepatutnya dia selatan. Boleh? Bila sepatut selatan, dia akan jadi utara lah. Sebab dia always oppose. So dapatlah arah arus.
Betul aurora. Betul. Sepatutnya dia selatan tapi dia akan jadi utara. So, settle masalah kita ialah untuk menentukan arah. Bagi solenoid yang tiba-tiba ada magnet masuk dalam dia. Kan, magnet masuk dalam dia. Wujud arus, itu kita dah setuju awal tadi. Sekarang arah dia mesti menggunakan hukum Lenz. Apa yang hukum Lenz kata? Tengok balik komen Gurvir atas tu. Dia kata arus aruhan, itu hukum Lenz ya. Arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan yang menghasilkannya. Sentiasa mengalir pada arah yang menentang, always oppose perubahan yang menghasilkannya. Boleh? So, kesimpulannya. Cikgu buat kesimpulan lagi. Sebelum cikgu buat kesimpulan, jangan keluar dulu, buat kesimpulan ni penting. Sebelum cikgu buat kesimpulan, cikgu ada pengumuman. Sebab semalam ada DM 2 orang, 3 orang. Dia cerita, dia kata tak sempat untuk kejar live cikgu setiap hari. Kan, sebab ada silibus lain, fizik subjek lain dan ada kekangan data mungkin. So, cikgu ni live terakhir cikgu untuk minggu ni. Minggu depan cikgu akan buat 3 hari saja, iaitu hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Selain daripada itu, kalau dia terlepas live cikgu, boleh tengok dalam, cikgu dah upload dalam YouTube channel, Focus Physics channel. Boleh subscribe dan tekan loceng supaya dapat info yang terbaru lah, dapat notification bila cikgu update video baru. Okey, antara hari-hari yang lain itu, cikgu akan cuba buat video penyelesaian masalah. Dan cikgu akan masukkan dalam YouTube channel. Supaya masa live ini tak boleh buat penyelesaian masalah sangat. Sebab apa? Sebab kita nak kejar untuk dapatkan konten. Bagi dapat isi dulu. Dan dapat isi, barulah boleh buat soalan. Boleh? Okey, itu yang pertama. Pengumuman cikgu. Yang kedua ialah kesimpulan pada hari ini ialah, boleh? Kesimpulan pada hari ini kita belajar tentang aruhan elektromagnet. Pertama awal tadi kita belajar bila ada straight wire memotong magnetic flux ataupun medan magnet. Memotong magnetic flux ataupun medan magnet, akan tiba-tiba dalam konduktor itu wujudnya arus. Arus itu namanya arus aruhan. Boleh, satu. Yang kedua, besar mana arus aruhan itu dinyatakan oleh hukum Faraday. Hukum Faraday kata magnitude arus aruhan yang ada dalam itu adalah berkadar langsung dengan kadar pemotongan flux magnet. Potong banyak, banyak arus. Potong sikit, sikit arus. Potong laju, banyak arus. Potong perlahan, sikit arus. Boleh? Okey, yang kedua, kita pun tahu dah ada arus, kita tahu arah mana arus itu ditentukan oleh ataupun diberitahu oleh peraturan tangan kanan Fleming. Peraturan tangan kanan Fleming ini ialah field, daya ataupun medan. Yang ini ialah gerakan dia, arah mana dia bergerak. Yang ini ialah arus yang terhasil. Cikgu kata untuk tangan kanan, tadi tangan kiri yang semalam. Tangan kanan buka satu-satu juga. Mula-mula buka field dia, medan dia. Lepas tu buka arah gerakan dia. Lepas tu barulah buka arus dia. Sebab kita nak tentukan arus dia. Boleh? Kita nak tentukan arus dia. Okey. Lepas tu kita tu yang ketiga kita belajar. Yang keempat hari ni belajar ialah bila cikgu ada solenoid. Solenoid ini tak sambung pada bateri ya. Tak sambung pada bateri. Solenoid ini tiba-tiba ada magnet masuk dalam dia. Maka di sekitar magnet ini confirm ada magnetic field. Solenoid ini telah memotong magnetic field ataupun ada perubahan magnetic field. Menyebabkan apa? Dalam ini juga akan ada arus. Sama ada dia masuk ataupun dia keluar, akan ada arus. Masuk arus di arah lain, keluar arus di arah lain. Boleh? Okey. So, satu ada arus. Yang kedua, kalau dia stay dalam ni, tak akan ada arus lah. Sebab tidak ada pemotongan flux. Boleh? Okey, itu yang keempat belajar. Yang kelima belajar, kita nak tahu juga. Okey, ada arus, fine. Kita nak tahu juga mana arah arus itu. Arah arus itu ditunjukkan oleh hukum Lenz. Yang Gurvir ada tulis dekat komen, dia kata
sentiasa arus aruhan itu mengalir dalam arah yang sentiasa bertentangan dengan apa? Dengan perubahan yang menghasilkannya. Sentiasa menentang ataupun bertentangan, always oppose. So kita kata yang ini awak faham tadi. So kita kata kalau utara masuk dalam dia sepatutnya sini selatan, tapi dia always oppose jadi utara. Nak tahu mana arah dia? Menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ini utara sebab kita dah tahu dia utara. Ini ialah arah arus yang berhasil. So 5 perkara yang kita belajar hari ini. Cikgu harap dengan video ini ataupun live ini, walaupun kita tak ramai, tapi kita semua A+ insya-Allah. Gigih awak hari-hari bersama cikgu. Cikgu harap semua yang ada kat sini, sama ada yang menonton live ataupun yang menonton selepas ini akan dapat A+ insya-Allah. Cikgu doakan sampai macam tu. Minggu depan kita akan bersiaran. Jumpa pada Isnin, Rabu dan Jumaat. Boleh? Kalau ada apa-apa permasalahan, boleh DM cikgu, cikgu akan cuba jawab. Ataupun masuk dalam Google Classroom. Ada dah beberapa orang masuk dalam Google Classroom, UTUY3VK. Sampai situ dulu untuk live pada hari ini. Cikgu harap semua dapat manfaat insya-Allah. Kalau tak banyak pun sedikit. Sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.